Sidang Dewan Rakyat hari ini akan jadi tumpuan apabila undian bacaan kali ketiga rang Undang-Undang RUU Perbekalan 2021 akan berlangsung. Walaupun diluluskan di peringkat dasar pada 26 November lalu menerusi undian suara majoriti, namun ia bukan jalan mudah bagi kerajaan sebelum usul itu dibentangkan di Dewan Negara. Bersedia untuk analisisnya adalah pensyarah kanan dan penganalisis politik Universiti Teknologi Malaysia Dr. Mazlan Ali di talian. Dr. Mazlan. Ya, Hafizi. Baik Dr. Mazlan, apa senario yang boleh kita jangkakan pada hari ini melepasi undian di peringkat dasarnya jawatankuasa dan kali ini undian bacaan kali ketiga? Ya, kita sekali lagi menyaksikan suasana politik, keadaan politik yang kembali panas. Berikutan pada hari ini belanjawan akan diluluskan di peringkat bacaan kali ketiga, di mana parti-parti pembangkang khususnya Pakatan Harapan telah menyatakan bahawa mereka akan sebulat suara untuk menolak belanjawan ini. Dan pada masa yang sama sebelah petang semalam Tun Dr. Mahathir dan juga Tengku Razali Hamzah buat pertama kalinya dua tokoh politik yang saling bermusuhan berdekad-dekad ini telah bersama, dan di dalam kenyataan medianya semalam Tun Dr. Mahathir menyatakan bahawa kemungkinan kerajaan Perikatan Nasional akan jatuh merujuk kepada situasi yang akan berlaku di Parlimen pada hari ini. Doktor, sebelum bacaan kali pertama RUU Bajet 2021 ini, pembangkang umum mahu menolak. Namun ketika pengundian seperti peringkat dasar, ia tidak berlaku. Ramai melihat ini satu strategi daripada pembangkang sendiri. Apa pandangan doktor? Ya, kita menariknya di peringkat kelulusan dasar kita melihat pembangkang seperti tidak mempunyai kata sepakat di dalam isu belanjawan ini. Ada yang menyatakan bahawa mereka akan memperincikan belanjawan di peringkat jawatankuasa, dan setelah berhari-hari perbahasan belanjawan, kita lihat banyak rang undang-undang perbekalan jawatankuasa telah diluluskan, dan hanya tinggal beberapa jawatankuasa lagi. Namun kita menyaksikan perkembangan mutakhir ini, pembangkang nampaknya mereka telah membuat persediaan, dan sebelum daripada belanjawan hari ini mereka telah memutuskan akan menolak belanjawan ini. Jadi nampaknya usaha daripada peringkat awal belanjawan ini, walaupun kita nampak ada unsur-unsur kerjasama, nampak semak dan imbang yang agak positif, tetapi jalan akhirnya kita lihat pada hari ini barangkali setelah semak imbang itu telah dilakukan, maka mereka membuat keputusan bahawa belanjawan ini patut ditolak. Mungkin ada alasan-alasan yang akan dikemukakan oleh pembangkang, tetapi kita melihat bahawa matlamat akhir bahawa percubaan untuk menolak kepimpinan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri mungkin akan ditunjukkan oleh pembangkang, dan juga nampaknya beberapa ahli parlimen daripada koalisi kerajaan sendiri yang dikaitkan dengan usaha ini. Kita sebagai rakyat yang terbaik, semoga ahli-ahli politik sama ada kerajaan dan pembangkang dapat membuat pertimbangan yang baik, yang sesuai demi untuk negara dan rakyat, kerana belanjawan adalah satu perkara yang sangat penting kepada negara kita. Doktor, sekiranya undian bacaan kali ketiga ini gagal mendapat sokongan, apakah impaknya dan perkara yang boleh kita jangkakan? Apa tindakan susulan oleh pihak kerajaan dan juga pembangkang? Sebenarnya kita berasa agak khawatir kerana perkembangan sebelum belanjawan hari ini berlaku satu krisis politik di negeri Perak. Satu perkara yang tidak ada duluan dalam sejarah apabila kerajaan Datuk Seri Faizal Azumu ditumbangkan melalui undi percaya.
Dan usul itu sendiri dibawa oleh parti yang sebenarnya berada di dalam koalisi kerajaan Perikatan Nasional itu sendiri. Maka menolak belanjawan di peringkat parlimen pada hari ini juga kita boleh melihat ini sebagai satu usaha yang ada hubungan dengan apa yang berlaku di negeri Perak. Menolak kepimpinan dalam bentuk usul percaya ataupun menolak belanjawan itu sebenarnya boleh membawa implikasi kepada ketidakpercayaan terhadap kepimpinan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Sekiranya belanjawan ini tidak berjaya diluluskan, ia akan membawa satu krisis politik yang baru di negara kita apabila seorang Perdana Menteri tidak berjaya dalam belanjawannya untuk diluluskan. Itu membawa erti beliau tidak lagi mendapat kepercayaan majoriti di parlimen. Maka pilihan yang ada pada Perdana Menteri adalah sama ada meletakkan jawatan ataupun memohon kepada Sri Paduka Baginda untuk membubarkan parlimen. Bagaimanapun segalanya terpulang kepada Sri Paduka Baginda sama ada untuk membubarkan parlimen ataupun tidak membubarkan parlimen, ataupun Sri Paduka Baginda boleh mempertimbangkan untuk melantik seorang Perdana Menteri interim untuk mentadbir negara sementara menunggu tempoh pilihan raya yang akan diadakan pada masa yang sesuai akan datang. Doktor, kesan kepada perniagaan dan pengguna yang merancang pengembangan serta pelaburan, pertikaian politik akan menakutkan pelabur asing. Bagaimana doktor melihat kepada isu ini? Ya, sudah pasti apabila bajet tidak diluluskan, ia membawa mesej bahawa keadaan politik yang tidak stabil berlaku di Malaysia. Kita lihat semalam di bursa saham setelah Tun Mahathir dan juga Tengku Razali Hamzah secara bersama melakukan sidang akhbar telah mempengaruhi pasaran. Dan kita jangkakan apabila belanjawan ini tidak diluluskan, sudah pastilah dia memberi kesan terutama kepada perolehan kerajaan dan ini mungkin akan boleh merencatkan sedikit negara kita dari segi governornya, dari segi pengurusannya. Tetapi saya percaya bahawa Sri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong selaku ketua negara boleh membuat pertimbangan yang terbaik sekiranya ketidaksetujuan di kalangan ahli-ahli politik ini tidak dapat mencapai kata sepakat dalam bajet pada hari ini. Doktor, bagi yang mengikuti perkembangan politik tempatan ini, mereka katakan penat ataupun political fatigue. Apa nasib rakyat selepas ini? Adakah dengan ketidaktentuan politik ini akan melemahkan usaha kita untuk membendung penularan COVID-19 sendiri? Ya, kita khawatir kerana pada hari ini negara kita sedang berdepan dengan pandemik COVID-19. Dan nampaknya lebih kurang sebulan negara kita berdepan dengan peningkatan kes purata antara 1,000 hingga 2,000 kes. Dan ini sebenarnya sesuatu yang tidak begitu baik untuk negara kita. Pada masa yang sama, pandemik COVID-19 juga membawa impak kepada ekonomi di mana pengangguran meningkat pada tahun ini kepada 5.3%. Dan rakyat berdepan dengan situasi mereka telah kehilangan punca pendapatan akibat daripada kehilangan pekerjaan dan juga peluang-peluang ekonomi yang tidak begitu baik ini sebenarnya boleh membawa perkara yang tidak harmoni kepada rakyat. Justru kita sama-sama berdoa semoga keadaan ini dapat diatasi dan rakyat akan mendapat kesejahteraan hidup daripada keadaan yang kita jangkakan apabila berlakunya situasi yang tidak menentu ini. Maka keputusan-keputusan yang akan dibuat diharapkan dapat menjernihkan keadaan untuk mengatasi masalahnya. Doktor, Tun Dr. Mahathir dan juga Tengku Razali yang juga seteru politik kini berkongsi pentas yang sama. Adakah ada potensi untuk mereka mengemudi kembali pentadbiran negara sekiranya kerajaan gagal mendapat sokongan ini? Ya, kita melihat Tun Dr. Mahathir dan Tengku Razali Hamzah adalah dua tokoh yang begitu gemilang di dalam politik Malaysia. Kedua-duanya adalah
negarawan yang sangat berpengalaman berdasarkan pelibatan mereka di dalam politik dan juga pemerintahan negara satu ketika dahulu. Apabila dua musuh politik selama berdekad-dekad tetapi pada hari ini mereka bergabung, mungkin ada sesuatu yang akan berlaku yang tidak kita jangkakan dalam politik pada hari ini. Bagaimanapun saya percaya sekiranya keadaan memerlukan dua-dua tokoh ini, saya yakin boleh membantu menstabilkan semula negara ini dengan syarat ahli-ahli politik membuat kata persetujuan, contohnya menubuhkan sebuah kerajaan rakyat, kerajaan campuran, dan peranan Tun Mahathir Tengku Razali adalah sangat berpotensi untuk mengatasi kemeluk akibat ketidakstabilan dan pertarungan politik yang begitu panjang antara kerajaan dan pembangkang yang ada pada hari ini. Kita mengharapkan dua tokoh ini sekiranya diberi kepercayaan, mereka boleh mengemudi negara ini untuk membawa keluar Malaysia daripada kemeluk yang boleh menyebabkan ketidakharmonian dan juga ketidakstabilan negara pada masa akan datang. Baik, terima kasih Dr. Mazlan Ali merupakan penganalisis politik Universiti Teknologi Malaysia atas kupasan itu.